Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapat kita bersua kembali dalam bicara ilmu PPD Tanah Merah. Syukur juga kerana daerah kita Tanah Merah sudah reda dengan penularan pandemik COVID-19. Kita sentiasa berdoa agar wabak dan segala penyakit dapat dihindari dan dijauhi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada perkongsian ilmu kali ini, saya masih lagi berlegar-legar tentang tajuk kesihatan. Dalam tajuk yang membicarakan kesihatan mental dan fizikal, kita tak dapat lari dari membicarakan tentang gaya hidup yang sihat. Isu-isu yang berkaitan dengan gaya hidup sihat ini memang kerap kali diperkatakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kita warga pendidik dan AKP juga memang telah ditekankan tentang gaya hidup yang sihat agar kerja buat kita seharian dapat disempurnakan dengan baik. Apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah apa itu amalan gaya hidup sihat. Nak difahamkan bahawa amalan gaya hidup sihat merupakan satu siri aktiviti atau program yang mesti dilakukan secara konsisten dan berterusan serta amat baik dari sudut kesihatan. Baiklah, cuba kita lihat dari perspektif agama. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, menganugerahkan pelbagai nikmat kepada hamba-Nya. Setiap kurniaan nikmat itu tidak dihitung dan tidak terbilang oleh sesiapa pun antara kita. Antara nikmat yang tiada ternilai harganya ialah kesihatan yang membolehkan manusia ataupun kita menjalani kehidupan seharian, melaksanakan kerja-kerja yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat melakukan aktiviti-aktiviti dengan lancar. Apa yang lebih penting, dengan kurniaan sihat ini, kita dapat menggunakan peluang yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Namun, kita sering lupa dan alpa kerana kesihatan yang memberikan nilai dalam kehidupan kita yang begitu tinggi hingga ada yang tidak menghargai mahalnya nikmat sihat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua jenis nikmat yang banyak melekakan ramai manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Riwayat Bukhari. Sebagai contohnya, kebanyakan kita manusia hanya menyedari betapa nilai kesihatan, nilai sihat apabila kita mengalami kesakitan atau ditimpa penyakit. Kaki yang sihat boleh berjalan dan berlari sekuatnya. Namun apabila sakit, berjalan dan berlari pun sukar. Sebagai contoh lagi, Islam juga menggariskan kaedah tertentu sebagai mengawal kesihatan sesuatu tempat. Apabila berlaku wabak pandemik di satu tempat, maka penduduk di tempat tersebut dilarang keluar dan masuk supaya ia tidak merebak ke kawasan yang lebih besar. Sekarang, dengan akal yang waras dan sihat, bolehlah kita menilai nikmat tentang kebebasan
sewaktu tiada pandemik. Apabila pandemik menular, kita terpaksa berkurung di rumah sendiri agar kita tidak dijangkiti. Alhamdulillah, itulah nikmatnya sihat. Warga pendidik dan AKP yang dihormati, sebenarnya apa yang hendak dikongsikan pada bicara ilmu kali ini ialah amalan gaya hidup sihat akan membolehkan kita hidup sihat sepanjang hayat. Banyak pandangan berkaitan dengan gaya hidup sihat, tetapi adalah tidak wajar jika kita mengambil mudah tentang amalan gaya hidup sihat. Cuba kita kongsikan amalan gaya hidup sihat. Yang pertamanya, menjaga pemakanan seharian. Amalkan makanan seimbang agar tubuh badan kita sihat dan tidak terlalu gemuk. Kita utamakan makanan yang memberi tenaga seperti nasi, roti, bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak dan minyak. Pemakanan yang tidak seimbang akan menyebabkan badan kita mendapat pelbagai penyakit seperti darah tinggi kerana makanan yang masin dan banyak garam. Kita akan dapat penyakit jantung kerana makanan yang berkolesterol tinggi dan akan mendapat kencing manis sekiranya makanan yang kita makan itu bergula dan manis. Yang keduanya, marilah kita amalkan bersenam atau beriadah. Rajin-rajinlah bersenam dan beriadah untuk mengeluarkan peluh. InsyaAllah, dengan melakukan aktiviti senaman, jantung akan menjadi sihat dan kuat. Sisa toksik dalam badan akan keluar melalui peluh semasa bersenam. Darah kita juga akan mengalir dengan baik dan akan menguatkan lagi otot-otot kita. Tetapi, kita mesti mengambil langkah berhati-hati juga. Kerana sekarang ini, ramai yang mati mengejut disebabkan oleh bersenam. Mungkin mengalami serangan jantung yang disebabkan amalan pemakanan kita yang tidak seimbang. Yang ketiganya, amalan menjaga kebersihan rumah, persekitaran, sama ada di pejabat atau di sekolah ataupun tempat kita bekerja. Kebersihan ini sepatutnya kita jaga walau di mana kita berada. Lebih-lebih lagi kebersihan rumah kita sendiri. Kebersihan diri sendiri, diri kita bersih, insya-Allah kita akan sihat walau di mana kita berada. Yang keempatnya, amalkan membuat pemeriksaan kesihatan. Bagi warga pendidik dan AKP, buatlah pemeriksaan kesihatan. Bagi yang mencapai umur 40 tahun ke atas, digalakkan membuat pemeriksaan kesihatan berkala. Bila kita mengetahui tahap kesihatan kita, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Warga pendidik dan AKP yang dihormati. Yang kelimanya, elakkan perbuatan menjejaskan kesihatan kita. Contohnya, menghisap rokok, minum arak dan menagih dadah. Seperti tabiat menghisap rokok boleh menyebabkan seseorang mendapat penyakit paru-paru dan jantung. Wa na'udzubillah. Sebagai kesimpulannya, terdapat beberapa amalan yang perlu kita lakukan untuk membolehkan kita hidup sihat sentiasa. Oleh itu, mencegah lebih baik dari mengubati. InsyaAllah, kita sama-sama amalkan supaya kita hidup dalam keadaan yang sihat dan penuh bermakna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.